Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Soalannya pendek, Anda boleh komen di ruangan komen. Tolong bantu saya untuk komen supaya saya boleh tahu pendapat Anda tentang perkara ini. Bolehkah kerajaan Madani pecah di isu tahanan rumah? Bolehkah kerajaan Madani ini pecah kerana isu tahanan rumah Najib Razak? Bolehkah? Dalam banyak perbualan saya sejak 2-3 hari kebelakangan ini berkaitan dengan isu tahanan rumah yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak, antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah sama ada perkara ini akan mampu untuk membuatkan kerajaan Madani terus bertahan di tengah jalan. Sejujurnya, saya melihat jika isu ini tidak ditangani dengan baik, tidak kiralah sama ada Najib akhirnya dibenarkan menjalani tahanan rumah atau semakan kehakimannya gagal dan beliau terus berada di penjara Kajang sehingga tahun 2028, ia tetap memberi kesan yang sukar kepada Perdana Menteri 10. Berikutan titah adendum itu sudah dibawa ke mahkamah untuk disahkan kewujudannya dan 7 responden berkaitan kerajaan telah dinamakan dalam samannya. Mahu tidak mahu, ia kini sudah menjadi pertikaian antara Najib dengan kerajaan. Dan apa yang bekas Perdana Menteri itu ingin lihat seterusnya ialah bagaimana kerajaan mahu melawan dalam kes tersebut. Memandangkan kerajaan pernah menyatakan soal pengampunan adalah hak mutlak agung dan dalam bidang kuasa lembaga pengampunan, tetapi apabila sudah jadi kes mahkamah, cara bagaimana kerajaan melawannya akan menjadi perhatian yang utama. Jika kerajaan bersungguh-sungguh melawannya, ia boleh ditafsirkan kerajaan tidak mahu Najib diberi tahanan rumah sebagaimana yang ditetapkan oleh Agung ke-16. Sebab itu, apa juga keputusan Semakan Kehakiman kelak, ia pasti memberi kesan kepada kerajaan. Tambahan lagi, saksi penting Najib ialah timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun PM10 semalam menyebut tindakan Zahid Hamidi menjadi saksi adalah atas kapasiti beliau sebagai selaku Presiden UMNO, tetapi sepanjang masa adalah tidak dapat dielakkan beliau juga memakai baju timbalan Perdana Menteri selagi jawatan tersebut disandangnya. Kalau Najib menang dalam semakan kehakimannya dan beliau berjaya menjalani tahanan rumah, ini adalah kemenangan moral yang besar baginya. Selain ia akan digunakan untuk melonjakkan lagi sokongan rakyat kepada Najib dan UMNO menjelang PRU 16 akan datang. Kedudukan Zahid Hamidi menerajui parti itu juga dengan sendirinya bertambah kukuh. Keadaan itu mungkin mendorong UMNO membuat pelbagai tuntutan lain kepada Perdana Menteri 10 ini. Misalnya berkaitan dengan kes Mahkamah Rosmah Mansur, pembebasan sepenuhnya Zahid Hamidi dalam semua kes mahkamahnya yang masih belum selesai dihadapinya. Malah tidak mustahil desakan untuk Najib diberi pengampunan penuh sebelum PRU 16 beliau dibenarkan bertanding semula dalam pilihan raya tersebut. Jika ini berlaku, sokongan pengundi bandar, separa bandar dan pengundi bukan Melayu serta rakyat yang waras yang selama ini gigih berjuang menentang skandal 1MDB, mereka pasti akan menjauhkan diri daripada kerajaan dan PH. Walaupun UMNO mungkin mendapat sokongan lebih baik. Akhirnya PH akan menemui jalan sukar untuk memenangi PRU 16 akan datang. Sebaliknya, jika semakan kehakiman Najib gagal dan beliau kekal dimustautinkan di penjara Kajang sehingga tahun 2028, UMNO akan terus bergolak. Kedudukan Zahid jadi rapuh dan penyokong Najib dalam UMNO semakin kecewa dengan Zahid Hamidi serta kerajaan. Ia kemudiannya tidak mustahil akan mendorong timbulnya desakan agar UMNO keluar daripada kerajaan. Paling mungkin menjadi orang pertama yang akan melakukan desakan itu kiranya Najib kekal ditahan di penjara Kajang
ialah Ketua Pemuda UMNO sendiri, Dr. Ambal Saleh. Jika Zahid Hamidi gagal mengawal semua keadaan tersebut, desakan itu akan berkembang dan akhirnya akan menggoncang kedudukan kerajaan. Kerajaan perpaduan akhirnya akan bertukar menjadi kerajaan perpaluan, di mana Palu memalu sesama sendiri tidak lagi dapat dielakkan. Maka kalaupun PM10 berjaya mempertahankan kerajaan Madani ini sehingga akhir penggal sebelum tibanya PR16, beliau akan menjadi Perdana Menteri paling pening kepala berbanding semua pendahulunya sebelum ini. Ditulis oleh Sabuddin Husin 20 April 2024. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow. Sanusi bakal kerjasama dengan Datuk Seri Mahathir Khalid. Hebat ini. Betulkah Datuk Seri Mahathir Khalid akan bekerja sama dengan Mahathir Khalid? Itulah yang sekarang ini sedang diwar-warkan. Tetapi akhirnya Sanusi buka mulut. Sama ada dia boleh bekerja sama, maksudnya dia boleh melantik Mahathir Khalid kepada satu jawatan tertentu ataupun tidak. Jadi Sanusi berkata cadangan itu cadangan tak masuk akal. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor menyifatkan cadangan untuk melantik bekas Menteri Besar, yaitu Datuk Seri Mahathir Khalid, sebagai pengerusi bersama dalam tindakan pembangunan negeri MTPN sebagai tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal Sanusi? Nah, mau tanya juga, kenapa dia rasa tidak masuk akal? Kalaulah Datuk Seri Mahathir Khalid itu boleh membawa perubahan kepada negeri Kedah yang baik, kenapa tidak mau bekerja sama? Takkan juga ego sangat. Beliau berkata ini karena pemilihan pengerusi bersama dibuat berdasarkan kepada puncak kuasa dan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya sebabnya di sini. Rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim namanya disebut juga di dalam artikel ini. Menurutnya, keperluan mewujudkan MTPN adalah untuk menyelaraskan projek pembangunan negeri di antara agensi-agensi negeri dan persekutuan yang merangkumi pelantikan menteri besar dan seorang menteri daripada persekutuan sebagai pengerusi bersama. Jadi, atas kapasiti apa mau ganti saya dengan Mahathir? Cadangan itu atas kapasiti beliau Mahathir sebagai apa? Wakil rakyat atau jawatan apa? Dia kata, Perdana Menteri menamakan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebagai pengerusi bersama dengan saya. Itu puncak kuasanya. Lain daripada itu tidak boleh. Sebab itu saya kata, cadangan dia tak masuk akal langsung. Cakap tak guna otak. Kata Sanusi. Ini memang lucu juga lah. Tahu pula Sanusi kalau orang lain cakap tak pakai otak. Beliau berkata demikian pada satu sidang akhbar selepas hadir Rumah Terbuka Aidilfitri Kumpulan Perbankan Kemajuan Negeri Kedah PKNK. Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK di sini Padahal. Sebelum ini Ketua Penerangan UMNO Kedah, yaitu Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin, telah mencadangkan agar Mahathir dilantik sebagai pengerusi bersama MTPN bagi memastikan projek-projek kerajaan persekutuan di Kedah berjalan lancar. Menurutnya, perkara tersebut wajar dipertimbangkan kerana selepas banyak projek lambat dan tertangguh disebabkan hubungan kerajaan negeri dan persekutuan yang tidak sehaluan. Sanusi menempelak sikap sembrono Saiful Hazizi yang didakwa beliau sebagai satu yang tidak meneliti puncak kuasa melibatkan arahan pekeliling tersebut. Jadi katanya, saya nasihatkan untuk apa-apa cadangan selepas ini, baca dulu
Janganlah karena ada jawatan dalam politik tak baca dan terus cadang, nampak kurang cerdik kan katanya. Menurutnya, sekiranya beliau menyarankan agar dimasukkan arahan pekeliling berkenaan, berikutan kerajaan negeri dan persekutuan yang tidak saluran politik, ia harus dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dia kata cadanglah kepada Perdana Menteri, tak boleh cadang pada saya. Jangan asyik berpolitik 24 jam, ujarnya. Siapa yang berpolitik 24 jam sebenarnya? Sanusi memaklumkan hubungan persekutuan dengan negeri harus berlandaskan sistem federalisme dan amalan demokrasi selepas pembentukan kerajaan, bukan lagi bersifat kepartian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca ini laporan ini di sinarharian.com.my 21 April 2024. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Tajudin yang sudah lama tak muncul, akhirnya membuat kejutan besar untuk politik Malaysia. Tajudin ini bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia buat kejutan. Tapi sebelum itu saya ada soalan untuk anda, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Anda boleh letak di ruangan komen, tolong komen di sana. Soalannya mudah. Kalau Tajudin bertanding semula, atas tiket apa sajalah, tiket UMNO kah, tiket PAS kah, Perikatan Nasional kah, kerajaan kah, masihkah ada aura menang untuk Tajudin? Masihkah ada aura menang untuk Tajudin? Bolehkah Tajudin masih menang lagi? Saya pikir era Tajudin mungkin sudah berlalu. Sebab itu Tajudin akhirnya membuat keputusan ini. Dia mengumumkan perkara yang mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau berkata, cukuplah, saya dah tak nak bertanding lagi. Itu kata Tajudin. Jadi mungkin pengumuman ini sebenarnya dibuat atas profesionalisme dia. Dia tahu pengalamannya dalam politik mungkin menunjukkan bahawa kalau dia bertanding pun dia tak boleh menang lah. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman memutuskan untuk tidak bertanding pada pilihan raya umum atau pemilihan parti itu pada masa akan datang. Sebaliknya, beliau mahu untuk menumpukan perhatian kepada usaha untuk memperkukuhkan semula parti supaya UMNO dan Barisan Nasional kembali diterima semua lapisan rakyat. Katanya dalam kenyataan itu, saya bukan nak bertanding jadi wakil rakyat semula. Dia kata, saya sudah merasa menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, sudah juga merasa ahli Parlimen, pengurus syarikat berkaitan kerajaan GLC dan timbalan menteri. Cukuplah, kata dia. Ini seolah-olah bunyi orang yang sudah trauma. Seolah-olah bunyi trauma yang penat dengan main politik. Cuma dia kata, saya cuma nak UMNO dan BN bangkit dan menebus kekalahan. Saya akan buat apa yang saya mampu sehabis baik untuk bantu. Itu dia kata. Tambahnya, saya tidak akan bersalah selagi hayat dikandung badan. Saya akan teruskan perjuangan untuk parti bangkit semula. Wow. Rupanya dia tak bersara. Tapi dia tidak mau jadi bertanding sudah. Tapi selagi belum selesai pilihan raya di dunia ini, selagi itu masih ada peluang untuk dia tiba-tiba bertanding pula manusia ni. Jadi dia kata kita masih ada masa untuk buat kerja untuk mengukuhkan parti. UMNO mampu bangkit jika betul tindakan yang diambil, katanya, ketika ditemui oleh pemberita pada majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Gajah. Tajudin yang kini digantung keahlian UMNO tidak menyalahkan parti atas hukuman itu dan meminta rakyat tidak meninggalkan UMNO. Wow, apa yang berlaku pada diri saya bukan kerana parti dan bukan kesalahan parti, dia kata. Yang buat salah adalah orang tertentu. Kenapa parti pula yang perlu dihukum? Wow, siapa maksud dia ni? Siapa yang dia kata orang yang tertentu itu? Adakah Zaid Hamidi kah? Najib Razak kah? Atau Isam Jalil kah? Atau Khairi Jamaluddin kah? Entah, saya pun tidak tahulah.
Tapi dia kata, apa yang berlaku pada diri saya bukan kesalahan parti, dan bukan kesalahan parti, dan bukan karena parti. Yang buat salah adalah orang tertentu. Nah, soalan dia siapa itu? Dan dia kata kita perlu tahu bezakan antara parti dengan individu. Dia kata, kalau hari ini orang itu ada di situ, esok lusa dia dah tak ada. Dia sudah tiada. Jadi kalau kita buang parti, habislah, sedangkan kita mau parti bangkit semula. Katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak bagi satu ulasan tentang kenyataan baru daripada Muhyiddin Yassin. Kenyataan baru daripada Muhyiddin Yassin yang saya rasa, ini rasa-rasanya lah, yang saya rasa masih lagi mau untuk cuba-cuba jadi Perdana Menteri kali kedua. Rakyat mau kan Muhyiddin jadi Perdana Menteri untuk kali kedua? Ingat lagi saya ada artikel daripada berita yang saya sudah lupa dari mana itu. Waktu itu dikatakan dalam sebulan 3 kali harga jam. Betul, betul aku maukan lagi rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan retak menanti belah. Kenapa? Kalau kerajaan perpaduan retak menanti belah, kalaupun UMNO keluar daripada kerajaan, kenapa Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri kah? Hadiah Wang boleh jadi Perdana Menteri kah? Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan kah? Ingat, Muhyiddin mungkin lupa, sudah ada orang yang keluar beri secara terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Saya mau tanya saja, bersatu kah atau yang terbukti sudah berpecah belah ni bersatulah, sudah 6 keluar, 1 adun, dah 7. Jadi siapa yang teruk sebenarnya sekarang ini? Kerajaan ataupun bersatu? Muhyiddin patut untuk cermin apa pendapat anda dan perempuan. Siapa yang sudah retak bersatu kerajaan? Enggak. Ini berkenaan dengan Tita Aden Muhyiddin dakwa kerajaan perpaduan retak menanti belah. Perikatan Nasional mendakwa kerajaan perpaduan pada ketika ini sedang retak menanti belah. Susulan berbalahan Pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mengenai Tita Adendum. Presiden Parti Bersatu itu mendakwa pernyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu itu jelas persatuan mereka. Politik ada strategi, ada strategi juga yang pura-pura. Kalau itu artikel tajuk berita itu kata itu strategi, kadang tunjuk kunun-kunun ada perbalahan, tapi sebenarnya tidak. Jangan pula Muhyiddin terperangkap dengan permainan politik. Jadi kata Muhyiddin, setakat ini dikatakan 5 ke 6 menteri sudah buat kenyataan mengenai perkara ini. Tapi bila tanya Perdana Menteri, kata tak tahu dan enggan jawab. Memanglah, tak terus Ibrahim kata tahu dan sempurna. Ini bukan urusan Perdana Menteri. Ini bukan urusan Perdana Menteri. Kalau jadi ini urusan mahkamah, urusan pihak-pihak tertentu. Jangan kacau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja dia Perdana Menteri. Jangan kacau. Dan satu lagi, kalau 5 ke 6 menteri sudah buat kenyataan, jadi kenapa? Ada apa? Apa sebenarnya? Kalau 5 ke 6 menteri ini buat keputusan untuk letak jawatan pun atau tarik diri daripada kerajaan perpaduan pun, Zahid Hamidi mahu. Dan kalau 5 orang ini letak jawatan pun, ini keputusan pada UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Zahid berani kah untuk keluar dari kerajaan perpaduan dan bersatu
ataupun bergerak sendiri? Beranikah? Menurut Isyam Jalil yang dia menurut Isyam Jalil yang saya ada nampak, dia live di mana, Facebook atau TikTok, dia bagi satu data, satu dan ya, yang kalau saya salah betulkan, UMNO bukan makin kuat sekarang, makin tak kuat. Jadi kalau UMNO daripada kerajaan perpaduan, apa yang dia yang saya heran, kenapa Muhyiddin syok sangat tengok kerajaan ini bakal berbelah. Kenapa syok sangat? Kenapa? Ada lagi langkah-langkah ke? Ini soalan. Dan Muhyiddin masihkah berusaha untuk jadi Perdana Menteri? Masalahnya, pas Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kan pas pun yaitu MP Terengganu kalau tak silap, Terengganu sekarang tuh, Dr. itu kan dia punya nama. Mahukah mereka untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri lagi? Sedangkan Muhyiddin dianggap selalu diberi jolokan oleh warga maya sebagai perdana gagal. Dan pada hemat saya, kalaupun retak menanti belah, tidak akan mendatangkan apa-apapun keuntungan kepada Perikatan Nasional. Tidak. Saya ingat lagi waktu Perdana Menteri baru naik angkat sumpah, Perdana Menteri Malaysia, waktu itu bukan main lagi. Guru hadiah awang pun kata bila-bila masa boleh tumbang. Lepas itu satu demi satu kenyataan ini tumbang dan sebagainya, sampailah tumbang lagi. Yang terjadi adalah kerajaan sekarang ini makin kuat ya, makin kuat. Apa buktinya makin kuat? Buktinya mudah saja. Ada 6 orang daripada Bersatu yang ambil keputusan itu Januari menyokong kepimpinan para rapat di Selangor. Itu bukti yang paling kukuh bahwa kerajaan makin kuat secara politiknya. Dan bukankah bukti yang paling kukuh bahwa Bersatu sebenarnya adalah yang retak menanti belah? Bukti apa? Coba tanya bukti. Buktinya senang, sama. Ada 6 MP Bersatu yang sudah pun buat keputusan secara terbuka untuk sokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalagi punya untuk cuba memujukkan, menakutkan, mengubah, tak tahulah. Itu dalam kurungan semua. Tapi apa yang dorang buat? Dorang berpatah hati. Tidak. Mereka tetap dengan pendirian untuk kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalagi bukti yang kamu mau? Dengarlah di Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.